A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Okay, sekarang ini kita tajuk yang ke-53. Ta'amuru Quraisyin. Ta'amuru konspirasi. Perancangan jahat Quraisy ala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So konspirasi ini konspirasi yang terakhir. So ta'amurul akhiru. So ni sifat kepada ta'amur. Duduk jauh kata sifat dia. Dan juga wa khaybah. Khaybatuhum. Khaybah kegagalan. Mereka pada pada apa yang mereka inginkan. Maksudnya kegagalan mereka dalam misi mereka lah, dalam apa yang mereka kehendaki. So aradu yang mereka kehendaki. So khaybah daripada khaba. Khaba mana gagal, masdar dia khaybatun. Walamma, dan apabila ra'at telah melihat Quraisyun, kaum Quraisy. Ra'at muannas kerana Quraisy ni muannas. Apabila Quraisy melihat bahawa anna menasabkan isim. Anna Rasulah. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad mana telah sara, maknanya macam ni kalau tak ada dia kan, sara aja kan. So kalau ada dia tu lebih lagi lah nampak madinya. So sara telah menjadi baginya. Telah memilikilah. Lahu kan dan memiliki. Memperolehi. So bila Quraisy telah melihat bahawa Rasulullah SAW telah memperolehi ataupun memiliki. So sara pun kita tak perlu terjemah sangatlah sebab dia sara kana kan. Ini maknanya perkataan-perkataan yang menyambung aja. So telah, yang ni yang penting, lahu. So telah, sini kita ambil telah aja. So telah memiliki ashab ataupun telah mempunyai ashabun, sahabat-sahabat. Ni fa'ih, sahabat-sahabat. Dan juga wa ansarun, dan penolong-penolong. Nasirun, jamak dia ansar. Yani sahibun. Jamak dia ashab. Di Madinah, fil Madinati. Sekarang ini Rasulullah duduk di Mekah. So hampir keseluruhan orang Mekah ni menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So yang ramainya sekarang ni ikut ni mula daripada Madinah, yang datang-datang musim haji tu kan. Orang Ansar lah. So Quraisy pun mula gelisah lah. So kalau di Mekah tu mereka ada kuasa terhadap orang Mekah, boleh mereka seksa dan sebagainya. Tapi macam mana dengan orang di Madinah? So mereka tak ada kuasa kan? Wala sultana, tiada sebarang kuasa bagi mereka ke atas Madinah pun boleh sini. Ke atas Madinah. So mereka tidak ada wilayah. Mereka tidak boleh menguasai Madinah. So wala sultana lahum alaiha. So mereka tidak menguasai Madinah. Takhawwafu. Ini jawapan dia lah. Walamma ra'at, bila Quraisy melihat bahawa Rasulullah sudah memiliki
ramai sahabat dan juga penolong di Madinah dan mereka tidak mempunyai kuasa terhadap Madinah, maka mereka pun takhawwafu. Takhawwafa yatakhawwafu, bimbang takut. Takhawwafa. So takhawwafa yatakhawwafu takhawwufan, mereka pun takut. Kalau takut ni biasa dia pakai min. Takut terpulang kepada kita lah nak cari perkataan yang sesuai untuk min ke, ataupun kita nak guna takut keluarnya gitu tu kan. Takut keluarnya ataupun takut terhadap keluarnya. Khuruji Rasulillah. Keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So mereka bimbang takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. So takut keluarnya Rasulullah artinya takut Rasulullah keluar. Keluar ke Madinah. Al-Madinati. Wa arafu. Arafa ya'rifu, mengetahui. So arafu, mereka mengetahui annahu, ini mungkin domain ni domain syak saja. So domain syak mana dia tak merujuk kepada apa-apa sebelah sini. Dia hanya merujuk kepada benda yang ada sini. Dia nak cerita benda ni benda besar. So mereka tahu bahawa iza kana dhalika. Bila berlaku demikian, kana tu kana tamah lah tu. Maknanya dia hadatha. Fala hilata. So mereka tiada sebarang helah. Fala hilata lahum. Yang mereka miliki. Fihi. Fi sini fi Muhammad lah. Terhadap sini lah. Terhadap Muhammad. So terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So helah maknanya kuasa lah. Kuasa perancangan tu nak cari helah nak sekat Nabi. So mereka tak mampu. Wala sabila, dan tiada sebarang jalan milik mereka terhadap Rasulullah juga alaihi. So andaian mereka ni kalau sekiranya benda tu berlaku, kalau Rasulullah berhijrah juga ke Madinah, so mereka tak boleh campur tangan dah. Tak ada sebarang helah, tak ada sebarang jalan. No way lah kata. Untuk sekat Muhammad tu no way. Lalu kan? Lalu fajtama'u. Ijtama'a, berkumpul. Lalu mereka pun berkumpul di Darin Nadwah. Di rumah persatuan. So Nadwah ni tempat berkumpul, perkumpulan. Untuk meeting-meeting kita panggil Nadwah. Nadi Arabi. Kalau orang sekolah Arab kan kalau sebut Nadi Arabi, persatuan Arab. So Nadwah pun panggil Nadwah, perkumpulan. So Darun Nadwah, ni kata nama khas lah, Darul Nadwah. So asal makna dar, rumah. So rumah untuk berkumpul. Parlimen lah. Parlimen orang musyrikin Mekah. Wahia, dan rumah ni, dar ni mu'annas. Wahia, daru, sebenarnya rumah tu adalah rumah. Wahia daru seorang yang bernama Qusay. Qusay bin Kilabin. Ini mudhaf ilaih. Daru, the house of Qusay bin Kilab. Wa kanat, dan adalah Quraisyun. So kana plus fi'il madhi, mana always lah. Used to. So Quraisy selalu kita kata. Wa kanat Quraisy la taqdi. Menjadi adat kebiasaan Quraisy, la taqdi, tidak akan memutuskan. Qada yaqdi, memutuskan. Qada yaqdi, taqdi. Ini mu'annas ta ni, mu'annas kena Quraisy. Wa kana Quraisy la taqdi amran. So tidak memutuskan suatu perkara illa, melainkan fiha, di rumah Darun Nadwah, di rumah Qusay. So, ha tu refer kepada ad-dar.
Di mana mereka tasyawara yatasyawaru, bermusyawarat. Yatasyawaruna. Mereka bermusyawarat fiha, di rumah ini, musyawarat ma yasna'u, tentang apa yang, bermusyawarat tentang apa yang mereka akan yasna'una. Sana'a yasna'u, buat. Apa yang mereka akan buat fi, berkenaan dengan amri, urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, apa yang mereka akan lakukan terhadap urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wajtama'a fiha, dan berkumpullah di rumah itu asyrafu, syarif. Jamak dia asyraf. Bangsawan-bangsawan. So, bangsawan-bangsawan Quraisy ataupun pembesar Quraisy. Pemimpin-pemimpin Quraisy. Ini fa'il dia. Ijtama'a asyrafu Quraisy. Wajtama'a ra'yuhum. Kalau terjemahan lafzi, telah berkumpul pandangan mereka. Maksudnya, pandangan mereka telah bersetuju. Akhirnya dah kita. Akhirnya, pandangan mereka memutuskan ataupun bersetuju ala, untuk ayyukhada. So, bersetuju untuk, tak perlu terjemah. So, untuk yu'khas, diambil. Akhaza, mengambil. Akhadha ya'khuzu. Diambil jadi yu'khazu. Jamak dia tambah waw nun. Yu'khazuna. Ini akan diambil. Mereka bersetuju, pandangan mereka bersetuju untuk diambil daripada setiap kabilah. Min kulli, from each kabilatin, each tribe, akan diambil apa? Dia ambil fatan. Budak sini, budak. Sebab kita nak ambil sini muda ni, syab. Kata sifat sini, ni muda kan? Budak yang muda. Kalau tak ada syab tu kita kata pemuda. Takut nanti nak terjemah payah, pemuda yang muda. Ada ke pemuda yang tua? So, akan diambil budak yang muda, yang sahibu, yang memiliki jaladah. Jaladatin. Jaladah ni dia kekerasan, keras sikit, bersikap keras, gagah, perkasa. Dan memiliki, maknanya tak gentar lah. Dan yang memiliki keturunan, nasabin. So, keturunan mulia-mulia. Ni kira ganah sikit kan. Sikap dia ganah sikit. Dan ada keturunan. Lalu dia kata, fa yuhajimu. So, nanti mana lalu? Nanti mereka akan serang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, ini perancangan nak bunuh lah. Fa yuhajimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, hajama. Menyerang. Sepatutnya situ yuha kalau ramai kan. Yuhajimuna lah. Tapi gugur nun tu pasal apa? So, gugur nun jadi yuha jimu saja. Sebab fa lah. Itu fa sababiyah. Maknanya dengan sebab itu, dengan sebab mereka mengumpulkan ni. Sebab ini iradah mereka kan. Kehendak mereka tu, iradah. So, kita panggil talab lah. Salah satu talabnya ialah angan-angan tu, cita-cita kan. Cita-cita. So, ni ayat atas ni merupakan cita-cita dia. Tu syarat untuk fa ni berfungsi sebagai sababiyah. Sebelum dia tu kena ada konteks yang menunjukkan talab.
permintaan. Sebuah permintaan talak di sini. Talak. So kadang fi'il amar, fi'il nahi, tamanni, tarji, arz, pelawaan. Semua ni ada dia panggil talak. So kalau ada fi'il amar boleh buat fa sababiyah. Ada nahi sebelum tu boleh buat fa sababiyah. Tamanni angan-angan kosong boleh sababiyah. Taraji ni cita-cita yang ada harapan. Taraji. Yang ni taraji lah kan, maknanya cita-cita mereka tu nak bunuh Nabi. Bukan suatu benda yang mustahil. Nak bunuh manusia. So dengan sebab mereka kumpul tadi, keberjayaan mereka tu nanti dia kata mereka pemuda itu akan menyerang Rasulullah SAW untuk membunuhnya. So wayadribu, dan akan memukul. So mereka semua nanti akan memukul dengan satu pukulan je. Darbah. Dengan satu pukulan seorang, dianggap sebagai satu pukulan seorang saja. Darbata pukulan, satu pukulan seorang lelaki saja. Rajulin wahidin. Maknanya ramai-ramai tu pergi serang tu kita tak tahu siapa pukul. Ini yang dia maksudkan. Sebab nanti kalau ada perkara berbangkit, kalau ada orang mati, kan orang Arab kan dia kira kabilah kan. Jadi setiap kabilah tu akan bertanggungjawab. Ataupun kabilah yang mana si mati tu mati, nak tutup bela tu susah lah kan. Sebab semua kabilah terlibat. Nak pergi serang, nak balas dendam kepada kabilah mana? Tak mampulah. So itu di antara perancangan mereka. So kita panggil semua kabilah-kabilah yang ada Quraisy ni. So kita pergi bunuh Muhammad, semua sekali serang, semua kali hentam. Jadi susah kabilah Abdul Manaf untuk bertindak balas. Wa bizalika, dan bi makna dengan, dan dengan sebab itu. So ba ni ba sababiyah kan? Dengan sebab. Dengan sebab demikian, maka yatafarraqu, yatafarraqu, akan yatafarraqu damuhu fil qabaili. Maka darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So damuhu dia darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan yatafarraqu, akan bercerai-cerai kan. Akan terpisah ke dalam semua kabilah. Maknanya kalau sini kita guna terpercik lah. So, maka darah Rasulullah akan terpercik kena pada semua kabilah. Jami' ini mana semua? Jami'an. Darah Rasulullah akan terpercik. Sini saya terjemah apa? Tafarraqa, akan terbahagi, akan dibahagi-bahagi. Maknanya terbahagi tak sedap nak dengar kan? Patutnya terpercik lah, terpercik. Bila terpercik tu dia pergi rata-rata ni maksudnya tafarraqa, pergi rata-rata. So yatafarraqu damuhu fil qabail jami'an. Maka dengan sebab itu falam yaqdir, qadara yaqdiru, tidak mampu. Falam yaqdir, lam makna tidak. So tidak mampu Banu Abdul Manaf. So Bani Abdul Manaf tidak lagi mampu untuk harbi, memerangi qaumihim, kaum mereka, mudhaf ilaih. Semuanya, jami'an. Jadi Rasulullah kalaulah dia kata Muhammad tu meninggal. Jadi dia kata kaum Muhammad ini, ia ni keturunan Banu Abdul Manaf, tak boleh memerangi kaum kita semua ni. Lalu mereka pun bersetuju. Mereka pun bersurai. Tak, sini tafarraqa juga kan? So mana terpercik kita kata tadi, terbagi-bahagi. Yang ni tafarraqa artinya bersurai. So tafarraqa, so tengok keadaan lah kita nak terjemah tafarraqa. Wala tafarraqu, jangan kamu bercerai-berai. So wa tafarraqa al-qaumu. So kaum yang meeting tadi bersurai di atas perkara tersebut, bersurai dengan keputusan itu.
Di mana wahum mereka mujmi'una lahu, sepakat. So mereka sepakat lahu tentangnya. Ajma'a yujmi'u. Yujmi'u. Masdar dia ijma' kan? Ini kita kata ijma' ulama. Maknanya kesepakatan ulama terhadap satu-satu isu dalam agama. Apa yang terjadi selepas itu? Perancangan dia ni, perancangan yang klimaks ni kan, sampai tahap nak bunuh dah ni. Maka Allah pun mengkhabarkan, wa akhbarallahu, Allah telah menceritakan kepada Rasulnya. Rasulahu. Allah menceritakan kepada. Kalau kita kan menceritakan kepada, tapi Arab tak boleh lah. Kalau guna akhbara, dia langsung. Akhbara, menceritakan, dia terus maf'ulun bih. Akhbarallahu wa akhbarallahu rasulahu, utusannya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhbara pakai bi, tentang. Menceritakan tentang hadhil mu'amarah. Konspirasi ini. Tadi ta'amurun. Ini pun konspirasi. Mu'amarah, konspirasi juga. So, dua lafaz boleh guna. Ta'amurun, mu'amaratun. So, Allah pun memberitahu kepada Rasulnya tentang perancangan jahat ini, tepung konspirasi ini. Lalu Nabi pun bersedialah untuk berhijrah. Perancangan Nabinya ialah fa'amara, maka Nabi memerintahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali ibn, ini maf'ulun bih. Ali bin Abi Talibin. Perintah untuk yanama, untuk tidur. Ala, di atas firashihi, tempat tidur dia. Lapik lah, tilam ke apa ke, bed pun kita panggil firash, pemadani pun kita panggil firash, apa-apa sajalah benda yang kita gunakan untuk tidur. So firashihi. Mutasajjian, dalam keadaan mutasajjian, berselimut, menyelimutkan diri dengan burdati, dengan baju baginda sallallahu alaihi wasallam. Baju ni baju yang duk luar kan? Baju luar ada baju dalam. So baju bahagian luar tu dia besar sikit kan? So burdah. Bawah tu mutasajjian, artinya mutaghattiyan, menutup diri dan menyelimutkan diri. Waqala, lalu Rasulullah pun kata, dan Rasulullah pun bersabda, lan yakhlusa, khalasa yakhlusu, lan tidak akan sekali-kali kan. Khalasa yakhlusu nya datang kepada. Khalasa yakhlusu kalau guna ila artinya datang kepada. So tidak akan datang sekali-kali tidak akan datang. Yakhlusa ni nasab ni kerana lan. Lan yakhlusa kepada kamu. Ilaika syai'un, apa-apa pun. So apa-apa pun tidak akan datang kepada kamu sekali-kali. Yang mana benda yang ini yang kamu tak suka. Takrahu-nya. Kamu duduk sini, dia kata nanti Allah jaga. Kamu takut apa-apa berlaku, tak akan berlaku apa-apa. Kalau kita ingat Maulana Abu Hasan, awal-awal dulu, dalam mukaddimah dia, tak tahu saya pernah beritahu tak. Dia beritahu dah, sirah yang dia tulis ni according to the historian. Terutama sekali sirah Ibn Hisham. So dia tak mahu masuk dalam kancah perdebatan tentang sahih tak sahih, mana lebih tepat, mana tak lebih tepat.
Itu dia kata itu fasa lain. Bila kamu, sebab ni pun ditujukan kepada orang yang baru-baru nak berjinak bahasa Arab kan. So dari peringkat-peringkat yang kelima dah ni. So dia tak nak bincang perkara yang ilmiah. So kalau bincang perkara ilmiah nanti dalam sejarah dia kata ini kisah kisah Ali tidur ni, kisah ni sahih kata sahih. Itu dibincangkan oleh setengah-setengah ulama kan. Ada kata tak sahih. Ada yang kata ini tokoh tambah Syiah kerana nak menaikkan Sayyidina Ali. Kan? Nah itu masalah lain. Namun lagi sejarah kan. Sejarah dengan hadis dia lain. Sejarah ni dia kumpulkan semua cerita-cerita. Dan kalau cerita-cerita itu tak ada kita kata bercanggahan langsung dengan syariat, so kita boleh terima cerita tu as a history. Apa-apa pun kita baca history kisah apa-apa benda pun. So susahlah kita nak tahqiq secara detailnya kan. Melainkan yang jelas-jelas lah. Misalnya kalau hadis sahih tu terang gini. Yang sirah terang gini. So kita lebih prefer yang diceritakan oleh hadis lah. Tapi kalau tak ada cerita, so andaian-andaian saja, contohnya kita kata ni andaian Syiah. Contohnya kan, andaian Syiah. So banyaklah cerita andaian Syiah kita kena buat andaian. Syiah nak letak Sayyidina Ali, tokoh. Nak naikkan tokoh dia. Tapi dalam masa yang sama, cerita tu juga, dalam kisah ni juga naikkan nama Abu Bakar. Apakah Syiah mana nak cerita tentang Abu Bakar, duduk berjalan dengan Nabi lah, apa semua. Nabi bawa Abu Bakar, tak bawa orang lain kan. Okay, wajtama'a qawmu. Kaum yang nak menyerang Nabi tadi, berkumpul. Di babihi, di pintunya, di pintu rumahnya. Dalam keadaan mereka tu, wahum, waw tu haliyah. So, dalam keadaan mereka ni, bersedia. So, hayya'a yuhayyi'u. Ni tahayya'a. Kalau hayya'a mempersediakan, menyediakan. Kalau bersedia, tahayya'a. Tafa'ala. So dia punya isim fa'il dia mutahayyi'un. Mutahayyi'un. Orang yang bersedia. So kalau jamak, buanglah. Jadi mutahayyi'una. Mutahayyi'una. So mereka dalam keadaan mereka bersedia untuk wusub, menerkam. Wusub ni asalnya lompat. Binatang-binatang melompat. Wusub. Tapi juga digunakan nak serang mangsa pun lompat kan. So digunakan untuk mana? Menerkam. So menerkam, menyerang. So mereka pun bersedia untuk menerkam ataupun menyerang. Ambush nak ambush. Dan Rasulullah pun keluar. Kharaja yakhruju. Fa'il dia sini kena baris hadapanlah rafa'. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah pun wa akhadha mengambil hafnatan, segenggam. Nombor 2, bi fathil fa. Boleh wa dhammiha wa fathin nun. So boleh baca hafnah, boleh baca hufnah. Bi fathil fa wa dhammiha. Satu genggam daripada tanah, turabin. So kalau kita ada ayat macam ni, ni min tafsir je lah. So kita tak perlu terjemah. Segenggam tanah. Ini keterangan kepada apa yang digenggam tu. Genggam tanah. So min ni min bayaniyah. Pada yadihi. Pada tangannya. So Rasulullah mengambil segenggam tanah pada tangannya. Wa akhadallahu. Akhaza'ala menghalang. Akhaza'ala menghalang. So wa akhaza, Allah pun menghalang absarihim, pandangan mereka.
anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu la yarawna, la yarawnahu, mereka pun tidak dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu apa berlaku? Faja'ala, ja'ala plus mudhari' mula. So Rasulullah pun mula nathara yansuru, menaburkan. So faja'ala yansuru, Rasulullah mula menaburkan zalikat turaba, tanah itu ke atas, ala ru'usihim, ke atas kepala mereka. Ra'sun jamak dia ru'us. Dalam masa yang sama Rasulullah wa huwa yatlu, tala yatlu, membaca ayatin, ayat-ayat min surati, daripada surah Yasin, iaitu min, from, awwaliha, daripada awalnya, ila qawlihi, sehingga firman Allah Subhanahu wa taala, fa aghshayna, maka aghshayna, kami menutup mereka, kami selubungkan mereka, kami tutup mereka, lalu fahum, lalu mereka pun tidak absara yubsiru, tidak melihat. So mereka tidak dapat melihat. Habis cerita tu. Ni Quraisy ni dia tak sedar ni, mereka yang nak ambush Rasulullah tak sedar. Tiba-tiba datanglah seorang, wa atahum, dan tiba-tiba ata. Tiba-tiba tu saya terjemah aja kan, tak ada sini tiba-tiba. So wow ni permulaan je. Ayat baru. Wa atahum atin. Atin daripada ata kan? Ata. Ata isim fa'il dia atin. Kalau ada alif lam, al-ati. Tu ia kena dikembalikan. Fa'ata atin. Jadi ata boleh makna datang. Ata juga kalau ada maf'ulun bih, macam hu sini, ataupun hum, datang kepada lah ini. Dan telah datang kepada mereka seorang yang datang. Atin. Kalau kita nak terjemah buat buku, kita tak boleh kata telah datang seorang yang telah datang. Seseorang telah datang kepada mereka. Faqala, seorang itu pun berkata, ma tantaziruna hahuna. Ma artinya apa kan? Apa yang sedang kamu tunggu ni di sini? Intazara yantaziru, menunggu. So apa yang sedang kamu tunggu? So fi'il mudhari' boleh bermakna hal kan? Fi'il mudhari' makna hal, makna mustaqbal, future ataupun now. So kamu sedang tunggu apa sini? Qalu, so mereka pun jawab, Muhammadan. Tiba-tiba aja bagi atas, maknanya kami tunggu Muhammad lah kan? Nan taziru Muhammadan. So, kami sedang menunggu Muhammad. Dia kata celaka kamu ni. Celaka kamu ni. Dia dah pergi dah. So doa ni doa kecelakaan lah. Cakap wuduh. Khayyabakallah. Khabar tadi kan? Gagal. So khayyaba, menggagalkan. So sirah madi boleh guna untuk doa. Sama ada doa kebaikan atau doa keburukan. Khayyabakumullahu. Semoga Allah menggagalkan kamu. Qad, sesungguhnya, asalnya wallah dulu. Wallahi dulu. Qad. Demi Tuhan. Demi Allah. Qad, telah pun dia keluar. So dia pun telah keluar. Dia telah keluar dah. Qad kharaja. So kalau benda tu baru-baru je kita guna qad lah kan? Qad kharaja.
So qad ni banyak makna dah, kena tengok konteks dia. So kadang qad tu makna sesungguhnya, nak kuat macam ada wallah tadi kan. Kadang makna dia baru sahaja. Kena qad. Atau benda tak terjadi lagi, dia anggap sebagai terjadi dah. Qad qamatis salah. Qad qamah. Qad qamah ni berdiri. Tapi kalau solat kan, mu'annas, bulata. Telah berdiri dah solat dia. Qad qamat. Sedangkan solat belum terjadi lagi. Kita kata dah selesai dah. So maknanya ni terlalu dekat ni. Terlalu dekat dah, hampir dekat dah sangat. Seolah-olah sudah terjadi dah. Wantalaqa Rasulullah ni. Qad kharaja. So dia telah keluar. Wantalaqa li hajatihi. So dia telah pergi dah. Dia untuk menunaikan hajat dia tadi keluar pergi ke Madinah. Ini refer kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tatalla'u. Mereka pun mencari-cari. Tatalla'a. Mencari-cari. Jamak tatalla'u. Mencari-cari dalam rumah tu. Tatalla'u. Lalu mereka pun ra'au. Lalu mereka pun melihat. Ada seorang sedang tidur. Naiman. Seorang yang sedang tidur kita panggil naim kan. Isim fa'il kepada nama. Macam qala yang kita belajar dalam saraf me tu. Kalau qala, isim fa'il dia qailun. Jadi kalau nama, naimun. So mereka melihat ada seorang yang sedang tidur di atas tempat tidur. Alal firashi. Dan lalu, maka mereka tidak falam kan? Mereka tidak syakka yashukku, ragu-ragu. So lam yashukku. Sepatutnya yashukkuna. Ada lam situ dihazafkan, jazam buan nun. So falam yashukku, mereka tidak ragu-ragu lagi. Kalau ragu pakai fi, tentang. So mereka tidak ragu-ragu lagi tentang annahu, bahawa dia adalah, yang tidur tu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup mengintai lah, tengok-tengok. Tengok-tengok, tatalluk kan. Mencari-cari mana yang mengintai-ngintai. Lalu tengok, tu ada lagi dia kata Muhammad tu. Orang tu kata dah pergi dah. So mereka minta tengok celah-celah tengok, ada lagi. So falamma, maka dia kata tak kala asbahu, mereka masuk waktu pagi, mereka bangun pagilah sini. So, kalau perkataan asbaha artinya berpagi-pagi. Masuk dalam waktu pagi. Artinya bila waktu pagi, kita nak terjemah susahlah. Kalau secara lafzi kita nak kata bila mereka telah berpagi-pagi. So falamma asbahu, apabila mereka berada pada waktu pagi, qama, maka bangunlah Aliyun radhiyallahu anhu, semoga Allah meredainya, bangun daripada tempat tidur, anil firash. Tengok Sayyidina Ali. So mereka pun malulah. Malu dalam bahasa Arab, khajila. Jamak khajilu. So fa khajilu. Lalu mereka pun malu. Wanqalabu, mereka pun pulang. Maknanya berpatah baliklah dalam keadaan ghaibina. Inqalaba, pulang. Ghaib, dalam keadaan kecewa. Ghaibun, jamak dia ghaibuna. So kenapa kita baca ghaibina? Kerana dia jadi hal dalam keadaan. Sebab ayat ni wanqalabu tu dah cukup dah kan. Ada fi'il, ada fa'il. Lalu mereka pun pulang. So kalau kita tambah maklumat sini, kita nak kata dalam keadaan kecewa, so kita buat hal lah. Kalau seorang dia akan jadi wanqalaba, dan dia pun pulang khaiban. Habis. Wallahu a'lam bissawab.